Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahu al-'azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ada jatuh puasa surah Al-Aqsa sama jemaah yang dimuliakan Allah sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan berkat pertolongan daripada Allah dapat terus dan betul yang ini walaupun singkat mudah. Sedikit masa yang kita mohon petunjuk kepada Allah akan diberikan keberkatan kepada kita insya-Allah. Muslimin muslimat rahimahullah. Tazkirah ditulis setiap tidak lebih daripada 20 minit hingga 30 minit. Nah, dan sebenarnya tazkirah ni memang dia tak boleh lama, dia kena sah. Dan apa yang saya tahu, sebaik-baik tazkirah yang saya dapat cerita daripada satu orang ulama, dia bertazkirah tak sampai 30 saat. Tetapi manfaat tazkirah dia ni setelah 30 tahun. Tazkirah dia macam mana? Dengar saya abang. Di saat-saat negara yang penuh dengan kezaliman, tidak boleh diadakan solat jemaah, tidak boleh diadakan tazkirah, tidak boleh diadakan majlis-majlis ilmu. Semua ulama ditangkap dan dibunuh. Maka ulama terpaksa bertukar kulit, menyamar sebagai orang awam. Maka bangun satu orang ulama, dia hanya bagi tazkirah di tepi-tepi jalan, di bawah-bawah pokok, di pasar-pasar malam. Tazkirahnya mudah, tak sampai 30 saat. Dia akan tanya siapa saja yang dia jumpa. Kalau pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, orang tua-tua, orang tua, dia akan tanya, dah kahwin ke belum? Itu saja. Kalau kawan pun kata kahwin, dia beritahu tak kahwin pun dia kata. Dia kata kalau kahwin, kalau belum kahwin, pakcik nak minta satu kata. Kalau nak jemaah isteri, tolong baca bismillah. Habis. Wallahu a'lam. Tutup tazkirah. Itu saja tazkirah dia. Bila nak jemaah isteri, tolong baca bismillah. Maka tu alim ni siang malam pagi petang, setiap malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lagi 30 tahun lagi ya Allah, lagi 25 tahun lagi ya Allah, kamu keluarkanlah benih-benih yang hebat untuk menegakkan kebenaran di bumi ini. Ya Allah, keluarkanlah benih daripada sulbi seorang ayah ke dalam rahim seorang ibu, yang mana benih ini keluar dengan namamu ya Allah. Maka jadikanlah benih ini pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang kuat untuk menegakkan keadilan di bumi. Cukup 30 tahun berhenti. Lahirlah pemuda yang hebat, pemudi yang hebat, menegakkan keadilan, menghilangkan kezaliman. Cukup 30 saat untuk 30 tahun. Ustaz Uthman malam ni tazkirah tahunan kita tuan-tuan. Ini bukan bulanan, tahunan. Saya nak bagi yang terbaik apa yang saya tahu. Kita semayang tarawih, kita nak pahala. Kita puasa, kita nak pahala. Kita buat kenduri, kita derma, kita sedekah, kita nak pahala. Dan pahala ni, dia ni ibadat. Bila sebut kata ibadat, dia regu dia kena ada niat. Saat ni tu imam tegur dah. Niat puasa. Tolong niat. Abang kata kalau esok tuan-tuan perempuan tak makan 12 jam tapi tak ada niat, tak jadi puasa. Kita rokok 8 rakaat ke 20 rakaat, kita tak ada niat, tak jadi solat. Maknanya kena niat. Baki lagi yang kita dah faham, niat ni puasa, niat ni solat, niat ni i'tikaf, niat ni haji. Lebih pada tu, jangan orang begitu kata ada benda lagi nak kena niat. Goreng kocong di kedai pun kena niat. Lega buah durian, buah pokok ketapang pun kena niat. Pergi pejabat pun kena niat. Mandi tutup aurat pun kena niat. Sekiranya kita tidak niat, maka itu dikatakan adat. Adat
tidak dibayar dengan pahala. Yang dibayar dengan pahala adalah ibadah. Maka kata ulama, al-farqu bainal 'adati wal 'ibadati an-niyyah. Titik yang membezakan antara ibadat dan adat itu adalah niat. Bila kita niat, jadilah ibadat. Bila kita tak niat, jadilah adat ataupun kebiasaan. Maka sebab itu Nabi SAW beritahu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Al-hadis muttafaqun alaih, rawahu Syaikhan. Hadis sahih. Hadis ni letak nombor 1 dalam mana-mana kitab hadis. Nak beritahu yang kata dalam Islam niat ni sangat besar, tuan-tuan. Bila kita reti di sini, rupa-rupanya pahala ni barang mudah kalau kita nak buat. Cuma kita reti dengan tak reti saja. 30 tahun kita kerja di pejabat, kita tak ada niat apa-apa. Kita bolehlah upah lah, tiap-tiap bulan dapat. Nah, tapi pahala tak boleh, kita tak ada niat apa. Tapi kalau 30 tahun kita kerja, tak tahu banyak mana pen habis dakwat kita menulis. Kalau niat kita kerana Allah, niat kita untuk ibadah, kita dah jadi jutawan akhirat. Ma matat wa ma fatat kata orang Arab. Hak mati itu matilah, tak boleh buat apa dah. Hak lepas dah, tak boleh buat apa. Kita jagalah masa-masa keemasan kita yang berbaki ni. Macam mana nak prepare supaya dia tu jadi ibadat. Ya tak ya, kita kena tukar daripada adat kepada ibadat. Yang pertama, tuan-tuan, ialah niat. Itu tazkirah mustahab. Pasang niat betul-betul. Saya mengaji di Hadramaut, ada seorang tok guru nama Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Dia ada karang satu kitab, nama kitab dia An-Niyat, himpunan segala niat-niat. Nak kahwin, dia susun niat apa. Nak berniaga, niat apa. Nak bekerja, niat apa. Nak buka madrasah, niat apa. Nak menuntut ilmu, niat apa. Nak mengajar, niat apa. Nak gali telaga pun, dia berkata niat apa. Lagi banyak kita niat, lagi banyak pahala kita dapat. Barang duduk dalam hati, siapa pun tak tahu. Maka sebab itulah kata Ibnu Ruslan, wasairul a'mali la tukhallithu illa ma'an niyyati haitsu tukhlasu. Fasahih niyyata qabla al-'amali wa'ti biha maqrunatan bil awwal. Wa in tadum hatta balaghta akhirah khudta thawaban kamilan fil akhirah. Wan niyyatu wal qawlu thumma al-'amalu bi ghairi waqfin sunnatin la tuqbal. 5-6 bait syair ni biasanya anak-anak pondok dia mengapai lah. Macam anak-anak tahfiz dia hafal Quran. Orang yang mengaji pondok biasa dia mengapai lah benda ni. Cuma saya tak dapat nak urai sebab panjang. Cuma nak beritahu, dia beritahu khulasah titik permulaan apa benda nak buat. Tengok niat kita tak mana. Sebab tu Nabi kita, innamal a'malu binniyat. Hanya sesungguhnya semua perbuatan kita tu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang dia akan dapat pahala berdasarkan apa yang dia niat. Maka sebab itulah bila niat kita banyak, pahala kita pun banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak pahala. Kita semayang satu masa kita berhenti, kita puasa satu masa kita berhenti, kita mengaji, kita mengajar satu masa kita berhenti. Tapi ada benda yang kita berhenti tapi pahala kita berjalan. Maka sebab itu ayat Quran Allah Ta'ala beritahu, orang yang telah mati, di antara benda yang dia minta kepada Allah Ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, boleh tak bagilah sikit masa tambahan, seminit pun tak apa. Nah, lebih sikitnya. Sebab apa? Kalau sekiranya dipanjangkan sikit, bagi balik masa aku sikit, lepas mati ni hidup sah. Kata orang mati ni, fa asaddaqa, aku nak sedekah.
Dia tak minta pun dekat Tuhan fa'usalliya, fa'ahujja, fa'asuma, fa'uzakkiya. Dah. Dia tak minta kata nak solat ke, nak haji ke, nak puasa ke, nak zakat pun dia tak minta. Yang dia minta, aku nak sedekah. Sebab itulah yang paling singkat masa yang boleh buat. Nak solat lambat juga, nak kena tutup aurat, nak kena tunggu masuk waktu. Nak haji, nak puasa pun lambat, 12 jam. Zaman dulu tak apa, puasa setengah hari campur jadi sehari. Nah, zaman budak-budak tak erti. Nah, puasa dia kena sehari baru jadi puasa. Haji nak kena wisa, tunggu masa, lambat. Zakat kalau ada harta. Baik, yang cepat sedekah. Sebab apa? Sedekah ni dia mustamirah. Maka sebab itulah ada pahala kita kena usaha, ada pahala orang lain buat kita yang boleh. Jadi kalau orang reti dua benda ni, maka orang ni orang yang hebat. Maka sebab itu kata Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i rahmatullah alaih, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang nak kuasai dunia, dia kena ada ilmu. Siapa nak kuasai akhirat, dia kena ada ilmu. Dan siapa nak dua-dua sekali pun, dia kena ada ilmu. Muslimin muslimat rahimahullah, itulah dua benda yang saya nak sampaikan. Pertama sekali, kita baiki niat kita ni supaya tak ada benda yang bergerak dalam hidup kita ni melainkan kita niat untuk beribadat. Sebagai contohlah, nak bagi mudah faham lah, jangan begitu dah, nak bagi mudah faham. Kita solat tadi, kita diminta khusyuk. Sebenarnya ada satu benda yang kita buat memang kita khusyuk, lebih khusyuk daripada solat. Tapi kalau kita tak niat, maka dia tak jadi ibadat. Tuan-tuan tahu benda apa? Semua orang buat mesti khusyuk, iaitu kita tidur. Tidur ni tak ada siapa tak khusyuk. Lebih-lebih lagi tidur, tidur waktu Tok Khatib baca khutbah. Itulah nombor satu paling khusyuk. Tidur tengah orang baca kitab, tidur tengah orang bagi tazkirah, khusyuk, tak ada arah. Tapi kalau kita tak ada niat apa-apa malam ni kita tidur, bukan kita seorang tidur, burung tiung atas pokok tepi jalan boleh tidur, sama kita dengan dia. Tapi kalau kita niat, ya Allah, aku tidur ni beberapa tengah belakang dah rehat sikit ya. Andai kata diberikan aku semula nyawa, esok aku nak khidmat kepada agamamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tidur aku ni rehat, seperti mana jadikanlah hati aku ni tenang untuk kerana-Mu ya Allah. Niatlah apa benda yang kita niat. Bila bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Itu doa kita doa. Maka sebab itulah niat ni meletakkan satu kedudukan yang tinggi dalam hidup kita. Begitu juga dengan alam bersedekah. Seperti mana yang beritahu Musi dari ni, kata saya ni main tak sedekah memang betul dah. Tiap-tiap kan dan tengok muka tahu dah. Cuma saya nak kena cerita pasal apa yang saya tak sedekah. Yang trip ni rupa-rupanya 3 tahun yang lepas saya pergi ke Palestin. Bila pergi Palestin, cerita panjang masa nak habis. Ikat jumpa satu orang tu guru, sembang-sembang dengan dia. Bila dia tengok cerita saya di sana, akhirnya dia ajak pergi rumah dia. Dia kata sembang dalam masjid lagi, payahlah, maklum sajalah. Apa nama Yahudi ni banyak ni. Pergi rumah dia, dia pun tanya, saya beritahu saya ada sekolah, ada pondok, pusat pengajian untuk lelaki-lelaki. Allah, dia kata entah silap sikit pasal apa dah silap. Dia kata pendidikan sebenarnya bukan mula dengan lelaki-lelaki. Pendidikan sebenar dia kena mula dengan perempuan. Dia kena mula dengan perempuan dulu. Lepas tu dia kata awak duduk di bumi ni, bumi asal bumi orang Islam. Yahudi dia tak ada negeri ribu-ratus tahun, tak ada. Bila dia tak ada negeri, bila dia tak ada negara, baru ni yang baru ada pun. Dulu dia tak ada. Kesilapan pun silap orang macam aku juga, dia kata. Ni cerita dia panjang, saya tak masuk bab. Dia kata bila tak ada negeri, tak ada negara, dua benda biasanya akan pupus. Satu penulisan, yang kedua pembacaan. Sebab nak tulis, nak membaca kena ada sekolah. Tak ada sekolah, tak ada ni. Yahudi hak ni sekolah tak ada, tapi dua ni ada. Sebab sekolah dia adalah rumah dia, dan guru dia adalah isteri-isteri dia, ibu-ibu dia. Saya balik daripada Palestin, saya panggil semua anak murid buat kajian balik. Siapa boleh baca Iqra', tak boleh baca Iqra',
Dan rupa-rupanya hak tak boleh baca Iqra ni duk alif macam tiang belah tu balik pun tak kenal lagi ni. Rupanya mak dia tu tak boleh baca Quran. Walaupun mak dia ni Tok Bilal bang bertanak dalam surau, tak boleh. Sebab bila mak tak boleh baca, anak-anak bungkus. Tahun lepas pula Allah Ta'ala takdirkan saya pergi daripada tu balik Palestin, duk azam lah. Nak selesai hak lelaki-lelaki, nak buat pula perempuan. Pergi nak abang ni. Nak abang. Baik. Saya pergi pula Uzbek. Pergi Uzbekistan. Pergi kawan ajak ziarah. Kalau tuan-tuan tengok hak TV-TV hak sejarah agama tu, madrasah yang ribu-ribu tahun. Nah, rupa-rupanya madrasah ni dia buat lambang bintang 8. Boleh kata pusat pengajian lambang dia bintang 8. Saya pun tanya, apa saya pakai bintang 8? Kalau bintang 3 tu nampak kasar sangat. Nah, bintang 8. Dan gua kata bintang 8 ni kerana 8 ni mewakili 8 golongan manusia yang mendokong ummah. Apabila 8 golongan ni bersatu, maka ummah ni akan jadi kuat. Yang pertama, ummah ni jadi hebat bila mana dia memiliki seorang pemimpin yang bertakwa. Ini ummah ni hebat. Yang kedua, apabila dia memiliki kekuatan ilmu, alim ulama. Ulama dia hebat. Dalam kekacauan masyarakat, ulama dia meletak satu titik, orang lebih senang. Hebat ilmu dia, kealiman dia. Yang ketiga, ummah ini didukung oleh kekuatan para pendakwah. Macam mana Islam mari kepada kita, mari di bumi Arab tu. Nah, tak tahu hak jatuh ulang mati tak tahu banyak mana lah. Tapi mari juga Islam tak dibawa oleh seekor burung gagak ke negeri kita. Islam tak dibawa oleh burung tiup ke negeri kita. Islam dibawa oleh pendakwah yang hebat. Yang keempat, ummah ini akan jadi kuat bila mana dia didokong oleh doa-doa orang-orang yang saleh, para awliya, para salihin berdoa untuk ummah. Yang kelima, ummah ini akan jadi kuat bila mana dia memiliki darah-darah pemuda yang berani, darah syuhada. Yang keenam, ummah ini akan jadi kuat bila mana dia didokong oleh peluh para amilin bekerja kuat untuk agama. Yang ketujuh, ummah ini akan jadi kuat bila mana dia didokong oleh harta-harta orang-orang yang kaya. Dan yang terakhir sekali, tumpuan saya, dia berkata ummah ini akan jadi kuat apabila ummah ini memiliki rahim wanita yang salihah. Apabila wanita dirosakkan, apabila ahli perniagaan sudah tidak peduli pasal agama, apabila pekerja-pekerja sudah jadi pemalas, apabila pemuda-pemuda sudah jadi penakut, apabila orang yang saleh lebih pentingkan diri dia sendiri, apabila berdakwah benar dah tak mau nak berdakwah dah, duk kira sono alam dia, apabila ulama boleh dijual beli, apabila pemimpin sudah tidak bertakwa, maka ummah itu akan jadi lemah. Maka sebab itulah dengan kapasiti yang ada, saya cuba untuk buat golongan yang ke-8, yang mana memang perlukan perempuan-perempuan yang salihah. Sebab Tok Guru tu yang saya jumpa di Palestin ni, saya bang dalam rumah dia, dia kata awak tak belajar sejarah tak? Siapa tokoh-tokoh yang menggegarkan dunia? Awak mazhab apa? Saya kata saya Syafi'i. Sama dengan saya pun Syafi'i juga. Baik, awak boleh cerita imam awak Syafi'i terang mana? Saya boleh habang lah sikit. Dan awak tahu dia hebat bukan kerana mak, bukan kerana pak dia, kerana mak dia. Imam Nawawi kerana ibu dia, Imam Ghazali kerana ibu dia, Syekh Abdul Qadir Jailani kerana ibu dia, Abu Yazid Bustami kerana ibu dia. Maka pendidikan ini apabila memiliki wanita yang salihah, maka dia sebenarnya akan melahirkan orang yang hebat. Oh lagu itu rupanya. Bermula daripada itulah saya berniat nak mari jumpa orang Kuala nak tahun lepas saya tak mari sini. Pasal ada urusan ngajak ke satu tempat. Tahun ni saya masuk balik. Jadi tuan-tuan perempuan semua, dua lah benda yang kita kena ingat. Pasal pahala ni mustahak. Yang pertama, kita pakai niat elok-elok. Niat kita tu elok-elok untuk buat amal ibadat. Yang kedua, kita menyumbang untuk agama kita. Kadang-kadang saya ni orang yang terlibat dengan pondok. Ingat tahun 2010 saya mula main sini. Dah 7 tahun masuk tahun ni lah.
Daripada ada 17 orang anak murid sampai 200, habis perasaan untuk laki-laki ni siap satu fatwa. Nak start hak orang perempuan. 7 tahun ni lama tuan-tuan. Sebab tu di Kuala Lumpur ni kita tak boleh nak buat pondok. Tapi di Kuala Lumpur ni ilmu pondok tu dia boleh masuk. Kalau lah kita jaga pondok. Tapi kalau kita tak jaga pondok, mungkin lagi 20 tahun tak ada lah siapa nak baca kitab Syekh Daud, Munyatul Musalli ke, Waritul Faraid ke, Hidayatul Subian ke, tak ada lah. Pasal apa? Tuan-tuan guru semakin pupus. Sebab tu kadang-kadang kita ni orang yang duduk dalam bidang agama ni terasa juga kadang-kadang orang-orang kaya kita ni dah jarang tak ada dengar lagi dan dia taja pondok. Tapi kalau dia taja persukan bola sepak tu selalu dengar. Nah, taja ni habis berpuluh juta, main haram tak pernah menang pun. Nah, beting besar-besar dalam kacung kan. Nah, pernah hak-hak makan Coca-Cola nak menang ke mana? Nah, taja habis duit berjuta-juta. Nah, tapi pondok ni masa sedih juga. Mungkin pondok ni hanya orang dalam surau dan taja pun, insya-Allah. Jadi tuan-tuan perempuan semua, takat itulah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sikit sebanyak sumbangan yang kita bagi, macam mana kata fungsi tadi, kita raikan anak yatim, kita raikan mu'alaf, dan kita raikan juga ahli-ahli ilmu, kerana mereka juga salah satu tiang untuk mempertahankan agama kita. InsyaAllah di belakang sana macam biasalah kita letak tabung dan kita buat sikit jualan tanah wakaf. Siapa-siapa yang sudi nak beli, InsyaAllah mudah-mudahan kita ada keberkatan. Dan walaupun tuan-tuan kita ustaz kami bayar di surau saya, kami bukan bawa duit. Nah, kalau main pasar malam tak apa, kami bawa duit. Kami main surau bukan kami bawa duit. Baik, tak apalah. Saya juga sediakan sampul surat 1-2 pokok lah. Siapa-siapa nak isi cek apa sudah Tuhan takbir. Dan ataupun tak ada, tak payah dah ustaz, trade ni susah. Baik, tak apalah. Tapi saya tetap minta tolong berdoa lah kat saya. Kalau doa pun tak mau bagi teruk sangat pun. Tolong doa bagi Allah Ta'ala berikan satu kekuatan. Sebab ini ilmu tuan-tuan. Mahat ni, Mahat Syatri bukan Mahat Tahfiz. Dia pondok sistem pengajian bertalaqi. Tahfiz banyak, pondok tu semakin kurang. Mudah-mudahan sama-samalah kita bertahan untuk generasi 30 ataupun 40 tahun akan datang, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa lana sawa' sabil birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika minal 'ilmi la yanfa'u wa qalbi la yakhsha wa 'amalin la yarfa'u du'a ila isma' bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana iftah baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.